A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami senang hati percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Kita masih lagi bersama dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menelusuri perjalanan makhluk terbaik alam, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang pertamanya, untuk apa kita mengetahui sirah adalah untuk mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai dan menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita belajar sirah? Untuk kita mewujudkan rasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa perlu cinta dan patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala yang suruh, ati Allah wa atiur Rasul. Tidak sempurna kecintaan kita, melainkan yang pertama kita meletakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita meletakkan cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siri yang lalu kita dah melihat bagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Quraisy memberi tawaran pelbagai-bagai dengan tawaran dunia, harta, pangkat dan wanita, dan kesemuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolak secara mentah-mentah masa tu juga. Kemudian kita nampak apabila Quraisy tak berjaya melakukan segala tawaran dan juga semua serangan psikologi itu, jadi Quraisy mula bertindak kasar. Mereka melakukan kekerasan. Maksudnya Quraisy dah membuat serangan fizikal terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Lahab dah mula membaling batu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang seperti Abu Jahal dah mula membuat serangan fizikal, meletakkan perut-perut unta ataupun najis-najis sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di depan Kaabah. Dan semua perkara ini telah menyebabkan orang Islam menjadi tertekan dan bahaya. Sebab apa? Jumlah orang Islam ketika itu sangat minoriti dan mereka tak boleh buat apa-apa. Sampaikan ada yang diseksa oleh kaum Quraisy ini, musyrikin Quraisy, sampai mati syahid. Seperti Sumayyah, keluarga Yasir, ada yang mula dah mati syahid. Jadi nampak perkara ni Islam belum lagi bertapak dengan kukuh di kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran di mana mengatakan bumi Allah ini luas. Dekat mana pun kamu boleh tinggal. Allah tahu kepada siapa yang orang yang bersyukur, dan Allah tahu kepada siapa yang Allah akan berikan rezeki. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat dan orang-orang Islam bahawa di Habsyah yang kita kenali sekarang dengan Ethiopia, di Habsyah ada seorang raja Najasyi.
raja ini sangat adil, sangat menjaga rakyat-rakyatnya dan bersikap secara telus dalam pemerintahannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sekumpulan kecil orang Islam untuk pergi berhijrah dulu ke Habsyah. Mereka keluar dalam keadaan meninggalkan segala harta yang ada. Bukannya mereka kemas barang-barang, bawa semua peralatan rumah. Tidak. Mereka membawa apa yang ada pada dirinya mereka dan sedikit bekalan makanan. Kerana untuk menyelamatkan agama mereka. Sebab apa? Quraisy dah mula menyerang. Kalau orang tu daripada kalangan hamba, mereka akan seksa macam mana kita tengok dengan Bilal bin Rabah, macam mana kita tengok dalam keadaan Khabbab bin Arat. Mereka semua diseksa dengan siksaan yang mengarah ke kematian. Maknanya seksa tu pengakhirannya adalah kematian. Jadi untuk menjaga kemaslahatan umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu para orang Islam ni supaya apa? Pergi ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. Sebab Raja Najasyi dekat sana, dia sangat adil, sangat bertanggungjawab dan menjaga kebajikan rakyatnya ataupun orang yang berada di negara itu. Jadi bila nampak keadaan tu, orang Islam pun pergi, Quraisy ni tak puas hati. Dia kata dia nak hantar wakil untuk pergi ke sana. Antaranya adalah Amr bin As. Hantar ke sana untuk apa? Buat rundingan dengan kerajaan Habsyah untuk bawa pulang orang Mekah ni, untuk dikembalikan semula ke tempat mereka. Tapi Raja Najasyi ni adil. Dia bagi tahu, aku tak boleh dengar sebelah pihak. Sebab apa? Orang Quraisy yang menghantar wakil kat situ, dia kata yang datang ni mereka menghina anak nenek moyang kami punya sembahan. Mereka tidak menyembah berhala. Mereka tidak bertuhankan Tuhan kami dan juga Tuhan tuanku, iaitu Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi ni yang adil, dia pemimpin yang adil. Dia panggil Ja'far bin Abi Talib ataupun wakil daripada orang Islam untuk bagi tahu penerangan apa cerita sebenarnya. Ja'far bin Abu Talib pun bagi tahu, sebenarnya kami dulu suka berpecah belah. Kami memutuskan silaturahim. Kami menzalimi orang yang lemah dan yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Kami mengamalkan riba. Kami membunuh sana dan sini. Sampailah datang seorang Rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengajarkan kami bahawa yang hanya layak disembah adalah Tuhan Allah yang satu, bukannya berhala. Nabi itu menyuruh kami untuk meninggalkan segala keburukan dan mengamalkan segala kebaikan seperti tolong menolong, bantu membantu, mengeratkan silaturahim dan tidak meminum arak. Itu yang Rasul itu bagi tahu kepada kami, dan kami hanya beriman dengan Tuhan yang satu. Tapi mereka Quraisy ini menyeksa kami. Jadi bila Raja Najasyi dengar tu, Raja Najasyi kata, apa yang diajarkan oleh Islam? Maka Ja'far bin Abi Talib pun membacakan surah daripada surah Maryam. Bijaknya Ja'far bin Abu Talib ni dia baca surah Maryam. Sebab apa? Raja Najasyi ni dia daripada Nasrani dan mengamalkan agama Isa yang sebenar. Jadi bila dia dengar, dia kata, Raja Najasyi kata, ini sama dengan ajaran kami. Datang daripada sumber yang sama. Apa yang diajarkan Isa sama yang diajarkan dengan Muhammad. Jadi bila wakil Quraisy dengar tu, dia tak puas hati. Esok dia jumpa lagi, dia bagi tahu sebenarnya Islam ini menghina Isa. Dia kata Isa ini bukan anak Tuhan. Nabi mereka ajar Isa ini adalah anak Maryam, maknanya orang biasa seperti kita. Jadi Raja Najasyi ni minta lagi penjelasan dekat orang Islam yang ada di Habsyah tu.
Jadi Ja'far bin Abu Talib ni pun cerita sebenarnya Isa ini adalah seperti Muhammad. Dia adalah pesuruh Allah. Dia bukannya anak kepada Tuhan, yang mana Tuhan meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam, maka lahirlah Isa dengan tanpa bapa ataupun Maryam tanpa suami. Sebab apa? Ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah, dan satu-satunya manusia yang melahirkan bayi tanpa suami adalah Maryam bintu Imran. Hari ini kita nak tengok sambungan apa tindakan Quraisy. Apakah tindakan Quraisy setelah perjanjian ataupun perbincangan dengan Raja Najasyi itu tidak menjadi. Kita akan tengok hari ini adalah siksaan yang semakin dahsyat dan misi menghabiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok mereka turut memanjangkan permusuhan dengan kelakuan yang tidak baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda perlu dibunuh. Ini dapat menghilangkan fitnah berdasarkan anggapan mereka. Mereka dah nampak dah, ini semua dah tak boleh jadi. Orang Islam semakin bertambah. Lepas tu mereka dah mula berhijrah keluar. Satu je cara, iaitu kita kena habiskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je cara yang paling sesuai. Sebab apa? Pujuk Rasulullah pun Rasulullah tak layan. Tawarkan harta, pangkat dan dunia pun Rasulullah tak layan. Maka dengan cara apa lagi? Mereka dah merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, baginda berdakwah secara rahsia dan terang-terangan. Baginda tidak menghiraukan orang yang menghalangnya. Demikianlah yang dilakukan sejak mendapatkan wahyu. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah semasa di Gua Hira tu, sampailah saat yang sekarang ini, Rasulullah tidak berhenti 24 jam menyebarkan Islam. Kita kalau dekat dunia ni, pegawai agama Islam ataupun pegawai hal ehwal Islam ataupun ustaz-ustaz berdakwah, ada had-hadnya. Maksudnya dia berdakwah, mungkin kalau dia adalah penjawat awam, dia melakukan tanggungjawab, mereka akan buat kerja 8 pagi hingga 5 petang. Maksudnya waktu office hour itu saja. Maksudnya ada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibayar gaji, dan habuan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang Rasulullah jumpa, Rasulullah akan tawarkan Islam. Itu seperti biasa. Tiada kekurangan, malah penambahan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dilaksanakan tanpa ada apa-apa pun masalah. Rasulullah tetap akan teruskan. Kita nak tengok lagi. Para musyrikin dapat melakukan apa sahaja kepada baginda. Pun begitu, mereka tidak dapat berlebih-lebihan kerana kedudukan Abu Talib serta Bani Hashim yang melindungi baginda. Kita dah dengar dah dulu bahawa Abu Talib ni dia akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abu Talib berjumpa dengan Rasulullah untuk kata, sudahlah Muhammad, Quraisy dah bercakap macam-macam dah tentang kamu. Berhentilah kali ni. Tapi Rasulullah tetap dengan tegas, walaupun Quraisy menghadiahkan matahari dan bulan sekalipun untuk aku meninggalkan dakwah ini, tidak sesekali, melainkan Islam ini sudah pun tertegak ataupun aku mati di dalam menjalankan dakwah Islam itu. Melihatkan ketegasan Rasulullah ni, Abu Talib berkata, tak apalah Muhammad, kamu buatlah sesuka hatimu. Sebab apa? Muhammad masa tu Rasulullah dah sedih. Sebab apa? Yang berkata itulah orang yang paling dia sayang. Pengganti ayah kepada Rasulullah, iaitu Abu Talib. Bila Abu Talib cakap macam tu, sedih Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Lalu Abu Talib kata, beginilah anak saudaraku,
kalau beginilah ketegasan kamu, buatlah sesuka hati kamu, aku akan sedaya upaya untuk melindungi kamu. Sebab itulah Quraisy walaupun dia baling batu, dia letakkan najis-najis sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, letakkan duri di setiap jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lalui, tapi mereka tidak boleh berlebih-lebihan. Sebab apa? Abu Talib dan Bani Hashim sentiasa melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Utaibah bin Abu Lahab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, demi bintang ketika terbenam, kemudian mendekat lalu bertambah dekat. Utaibah ni kata apa? Utaibah ni kata, aku tak akan ikut kamu Muhammad. Kemudian dia menyakiti fizikal baginda, mengoyakkan jubah baginda serta meludah wajah baginda. Tapi ludah itu tidak terkena ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok dalam banyak-banyak 100 kali orang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan berdoa sekali saja. Maksudnya Nabi ni bukanlah jenis Rasul ataupun jenis manusia yang apabila disakiti dia, ya Allah, turunkanlah bala buat dia. Ya Allah, hempapkanlah gunung di atas kepalanya. Nabi bukan jenis begitu. Dalam 100 kita dengar hanya sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Seperti apa yang kita pernah dengar dahulu, 5 orang antaranya yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. 5 orang itu yang didoakan oleh Rasulullah yang kamu akan disembelih seorang demi seorang. Nabi sebut nama seorang-seorang tu. Antaranya nama Abu Jahal, nama Utbah, nama Uqbah. Rasulullah sebut nama mereka ni, dan semua itu mati ketika perang apa? Perang Badar lagi. Seawal Islam lagi mereka dah mati ketika berperang. Dan ada lagi seorang, iaitu anak Abu Lahab pun Rasulullah doakan, Utaibah bin Abu Lahab. Sebab apa? Dia dah melampau sangat. Dia datang ke Nabi, dia hina Islam, dia cekak leher Nabi, dia ludah ke Nabi. Apa yang Nabi doakan? Nabi doakan, Allahumma sallit alaihi qalban min kilabika. Ya Allah, biarkanlah dia dilahap oleh seekor binatang yang buas. Bila nampak Utaibah ni nampak Rasulullah kata macam tu, dia terus lepaskan. Maksudnya dia lepaskan terus genggaman dia di leher Rasulullah tadi tu, yang dia goncang-goncangkan macam tu. Dia lepaskan. Jadi apa? Jadi tak keruan hati Utaibah balik dalam keadaan risau. Sebab apa? Semua penduduk Mekah tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berkata, katanya itu pasti benar. Sebab sebelum menjadi rasul lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Al-Amin, orang yang benar, amanah dan bercakap benar. Jadi bila Utaibah dengar tu, selalu bila Rasulullah kena baling batu ke, kena pukul ke, Rasulullah tak balas. Jadi seronoklah orang Mekah ni, pemimpin Mekah ni, Rasulullah tak balas. Tapi kali ini Rasulullah doakan. Jadi kecut perut Utaibah balik dalam keadaan risau. Sebab apa? Dia yakin dan pasti apa yang Muhammad cakap ini pasti akan berlaku seperti apa yang didoakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa baginda benar-benar dikabulkan oleh Allah. Doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul dikabulkan oleh Allah. Sebab apa? Suatu hari Utaibah bermusafir beberapa orang Quraisy sehingga mereka singgah di sebuah tempat di Syam. Maknanya Utaibah pergi ni dia bawa beberapa orang pengawal ataupun bodyguard lah. Pengawal untuk apa? Untuk melindungi dia di sepanjang perjalanan. Sebab apa? Dia teringat dekat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Lalu pada malam itu dia lalu berehat, tiba-tiba ada seekor singa datang melompat masuk ke dalam tengah-tengah kawalan penjaga Utaibah ni. Lalu diterkamnya kepala Utaibah ni
matilah Utaibah ketika itu. Kemudian kita boleh nampak juga antaranya adalah Uqbah bin Abu Mu'id juga pernah memijak leher Rasulullah. Ini adalah yang kita dengar sekarang ni adalah cubaan-cubaan Quraisy dalam membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita boleh tengok tadi orang-orang musyrikin dah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kasar. Contohnya apa yang kita nampak, Utaibah tadi dia menggoncang-goncangkan bahu Nabi, menghina Nabi, meludah Nabi. Kemudian kita nak tengok lagi satu, apabila Uqbah bin Abi Mu'id juga pernah memijak leher Rasulullah yang mulia ketika baginda sedang bersujud hingga kedua-dua mata baginda hampir nak terkeluar. Dahsyat dahsyat. Rasulullah solat, dia pijak. Kita boleh bayangkan dia punya pijak dia, hentaknya yang kuat tu sampai Rasulullah punya mata nak terkeluar. Sampai Rasulullah punya mata nak keluar. Ketika itu Nabi sedang solat di Hijr. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'id datang dan melingkari pakaiannya ke leher Rasulullah dan menariknya dengan kuat. Maknanya dia nak pergi cekik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Uqbah bin Abi Mu'id ni sedih sebab apa? Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia memilih kawan sebab apa? Sebab Rasulullah apabila menjadi Rasul, orang dah mula tak menyukai Rasulullah. Rasulullah dah mula dipinggirkan. Orang dah tak nak bermuamalah dengan Rasulullah. Orang-orang kafir musyrikin Mekah ketika itu. Jadi kawan-kawan Utbah ni ada di kalangan orang-orang musyrikin. Dan mereka memberi kata dua kepada Uqbah. Uqbah, kalau kau nak ikut Muhammad, dah tak boleh ikut kami dah. Dah tak boleh minum arak dengan kami sama-sama. Dah tak boleh bersukaria ataupun pergi pesta dengan kami. Dah tak boleh. Jadi Uqbah ni, dia memilih untuk menjadi kafir. Sebab apa? Sebab dia dah tak nak ikut Muhammad. Sebab kawan dengan Muhammad tak dapat apa-apa. Jadi suatu hari nanti, di akhirat nanti, Uqbah ni lah yang akan menyesal. Sebab apa? Ada ayat Al-Quran yang mengatakan dia telah menggigit jari. Ketika di mahsyar tu, dia telah menggigit jari dengan penyesalan yang besar. Dia itu merujuk kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Sebab apa? Salah pilih kawan. Kalau dah dia pilih menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah tempatnya adalah bersama Rasulullah di Firdaus. Sebab apa? Punyalah baik dahulu masa mereka berkawan, Rasulullah lawat rumah Uqbah, Uqbah lawat rumah Rasulullah. Maksudnya kawan baik. Boleh pergi ke rumah Rasulullah dan Rasulullah pun pergi ke rumah dia. Tapi dia salah pilih kawan. Tiba-tiba Abu Bakar nampak dia mencengkam. Dia mencengkam leher Rasulullah itu dengan kain tu. Abu Bakar nampak lalu menepikan dia. Maksudnya mencengkam balik Uqbah. Lalu Abu Bakar menyentak Uqbah hingga terlepas daripada Nabi. Abu Bakar berkata, adakah kamu akan membunuh seseorang yang hanya menyatakan Tuhannya hanyalah Allah? Dalam pada Abu Bakar leraikan cekik daripada Uqbah ni, Abu Bakar kata dekat Uqbah, adakah kau nak membunuh orang hanya kerana orang itu menyatakan Tuhannya adalah Allah? Kemudian Uqbah pun berlalu dan Abu Bakar pun sedih melihat tu, menangis berhamburan dan sempatlah dia meleraikan perbuatan Uqbah. Hari-hari benda ni adalah perkara harian yang Rasulullah terima. Dalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diuji, umat Islam ini diuji dengan pelbagai tomahan, cacian, serangan fizikal, siksaan daripada orang-orang Quraisy Mekah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sinar harapan. Dengan apa? Dengan dua kemasukan Islam oleh Hamzah dan juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita nak tengok hari ini macam mana keislaman Hamzah. Dia memeluk Islam pada akhir tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian, Hamzah masuk Islam.
Hamzah masuk Islam dengan cara macam mana? Kita nak dengar macam mana Hamzah masuk Islam. Satu hari Abu Jahal bertemu Rasulullah di Bukit Safa. Dia bertemu Rasulullah di Bukit Safa. Abu Jahal ni pergi berjumpa Rasulullah. Dia menyakiti dan menganiaya Rasulullah. Macam biasa, Abu Jahal ni dia datang mesti nak pukul Rasulullah ke, nak ejek ke, nak maki ke, ikut suka hati dia je. Ikut suka hati dia. Sebab apa? Rasulullah tak membalas. Rasulullah, orang buat jahat pun Rasulullah tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah Rasulullah ini dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian dia memukul kepala baginda dengan batu hingga terluka dan berdarah. Seorang bekas hamba perempuan iaitu Abdullah bin Jud'an melihat kejadian itu. Abdullah bin Jud'an ni dia nampak keadaan tu. Kemudian dia rasa ini betul-betul zalim. Aku mesti nak laporkan. Aku mesti nak bagi tahu dekat siapa? Dekat bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang bernama Hamzah. Hamzah ni kebetulan dia baru balik daripada memburu. Punyalah tegap dan juga hebatnya Hamzah ni, dia memburu, bukannya memburu arnab ke, memburu kancil. Dalam riwayat lain ada mengatakan Hamzah baru lepas memburu singa. Dan busur panah Hamzah masih ada lagi dekat bahu Hamzah. Jadi Abdullah bin Jud'an ni dia bagi tahu, Hamzah, kamu tak tahu lagi ke apa yang dah jadi dekat Muhammad? Hamzah kata, apa yang dah terjadi ceritakan kepada aku. Dia kata, Abu Hakam. Abu Hakam ni adalah panggilan kepada Abu Jahal. Abu Hakam dia telah menyakiti anak saudara kamu sampai berdarah kepalanya, telah dipukul dan dibaling batu hingga berdarah kepala Muhammad. Jadi Hamzah ni tak puas hati sebab yang dipukul itu adalah anak saudara dia. Abu Lahab yang bapa saudara Rasulullah pun tak buat. Jadi bila dia dengar orang luar pula yang buat, Abu Jahal pula yang pergi menyakiti Rasulullah, bergegas Hamzah ni pergi cari Abu Jahal. Dia tak buat apa dah, dia terus pukul dulu. Hamzah terus pukul kepala Abu Jahal sampai berdarah. Baru dia tanya, berani sekali kamu bertindak kejam terhadap anak saudara aku, padahal aku berada atas agamanya. Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panah hingga terluka berdarah. Dahsyat sebab apa? Hamzah ni dia tak takut satu, kemudian dia adalah orang yang paling gagah di kota Mekah pada ketika itu. Tengoklah, dia baru lepas memburu singa. Dia pergi ketuknya Abu Jahal ni dengan busur panah tu, berdarah kepala Abu Jahal ni. Kemudian bila nampak benda tu, menyebabkan orang-orang yang ada sekitar pemimpin Mekah tu nak tolong, tapi Abu Jahal kata, biarkan Abu Imarah ini. Sesungguhnya aku telah melecehkan anak saudaranya. Abu Jahal kata, tak apa, biarkan. Sebab apa? Aku yang pergi buat salah. Abu Jahal tak nak. Sebab apa? Hamzah ini adalah orang yang besar, orang yang hebat, orang yang gagah. Dia tak nak bermusuhan ataupun bersengketa dengan Hamzah. Sebab dia tak nak cari pasal lah dengan Hamzah. Hamzah kata, sesungguhnya aku telah mengikuti ajaran Muhammad. Dia kata, aku telah mengikuti ajaran Muhammad. Keislaman Hamzah pada awal mulanya hanya kerana pembelaannya terhadap kaum keluarganya sahaja. Maksudnya Hamzah, bapa saudara Rasulullah tu yang masuk Islam ketika tu, dia masuk Islam atas sebab pembelaan dia terhadap ahli keluarganya. Sebab Muhammad itu anak saudara dia. Dan lama kelamaan cahaya Islam ni mula sampai ke dada Hamzah. Lalu sedikit demi sedikit Hamzah dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memegang teguh ajaran Islam secara penuh. Dengan keislaman dan keadaan umat Islam menjadi kuat,
dia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 kenabian, selang 3 hari selepas keislaman Hamzah. Itu keislaman Umar Al-Khattab. Maknanya dalam pada orang Islam dicerca, dilakukan pengkhianatan, Hamzah ni, keislaman Hamzah ni membawa satu sinar baru. Membawa satu sinar baru. Sebab apa? Keislaman Hamzah ini akan menguatkan lagi agama Islam. Sebab apa? Hamzah ini orang yang gagah, orang yang hebat. Jadi bila Hamzah masuk Islam, ini akan menjadi satu moral motivasi untuk orang Islam dan juga kekuatan bagi umat Islam. Macam contohlah, kita bayangkan saya ambil satu analogi. Contohlah skuad Malaysia. Skuad Malaysia, tiba-tiba dalam skuad Malaysia tu ada orang yang hebat. Ada orang yang hebat seperti Cristiano Ronaldo masuk bermain untuk pasukan Malaysia. Ini akan menjadikan moral pasukan Malaysia tu bertambah. Sebab apa? Adanya seorang yang hebat di dalam pasukan Malaysia. Jadi penyokong Malaysia pun rasa bersemangat lagi nak sokong. Begitulah analogi mudah yang dikatakan keislaman Hamzah ini membawa sinar dan kekuatan baru dalam ajaran Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan kisah keislaman Hamzah. Kita nak tengok pula keislaman Umar bin Al-Khattab. Sebab apa? Dalam pada Islam ini diuji dengan pelbagai-bagai, Allah turunkan sinar dengan keislaman dua manusia ini, iaitu Hamzah dan Umar. Kita dah cerita dah tentang keislaman Hamzah bagaimana. Kita nak cerita pula keislaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, selang 3 hari selepas keislaman Hamzah. Selang 3 hari itu, siapa yang Islam dulu? Yang pastinya adalah Hamzah yang Islam dulu, barulah Umar Al-Khattab. Itu adalah khilaf para ulama', tapi yang perlu kita pegang, mereka berdua masuk Islam. Kita nak tengok Kita nak tengok Umar ini dikenali dengan orang yang memiliki fizikal dan keteguhan. Maknanya dia ni kuat Umar Al-Khattab ni dia sama juga macam Hamzah dari segi kekuatannya, fizikalnya, kegagahannya dan juga kehebatannya. Semua orang di kota Mekah sangat mengagumi Umar dan Hamzah. Jadi bila Hamzah masuk Islam, Umar ni dia dikenali dengan orang yang tegap. Sebab apa? Umar ni kalau dia menunggang kuda, dia naik atas kuda, kaki dia boleh cecah dekat lantai pasir, padang pasir tu. Maknanya kita boleh bayangkan fizikal Umar ni orang yang tegap, gagah dan tinggi. Tinggi dan kuat. Jadi dia adalah individu ataupun orang yang bengis, di mana Islam mesti merasakan pelbagai sesaan daripadanya. Maksudnya dia juga sebelum keislaman, Umar ni dia menyeksa. Dia ada hamba dia seksa. Dia seksa, dia kata, aku kalaulah tak kerana aku ni penat, aku akan terus menyeksa kamu. Punyalah ganasnya ataupun bengisnya Umar Al-Khattab. Kemudian dia dalam pada sisi yang lain, dia sangat menghormati tradisi yang digariskan oleh datuk moyang. Umar ni dia hormat dengan nenek moyang dia, sembahan berhala. Dalam pada itu juga, dalam sisi yang lain, dia juga sebenarnya mengagumi umat Islam. Dia kagum dengan umat Islam. Sebab apa? Umar ni dia ada jenis fikiran yang terbuka. Dia, dalam sisi yang lain, dia kata dia respect juga ataupun dia mengagumi orang Islam. Sebab apa? Orang Islam ni teguh satu, taat satu, dan juga tidak pernah putus asa. Tengoklah orang Islam diseksa ke, dihina ke, ataupun di boykot dan sebagainya, dilakukan pelbagai contoh serangan fizikal dan juga serangan mental. Tapi orang Islam ni tak ada apa yang jadi, tetap teguh, tak terkesan pun dengan semua orang Quraisy tu buat. Itu yang mendatangkan rasa kagum buat Umar Al-Khattab. Dia takjub dengan keteguhan orang Islam yang tabah menghadapi pelbagai ujian demi mempertahankan akidah mereka. Dalam sisi yang lain, sebenarnya Umar Al-Khattab ni pun
kagum dengan orang Islam. Pada suatu malam Umar mahu tidur di luar rumahnya. Dia pergi ke Masjidil Haram. Waktu malam dia saja pergi ke Masjidil Haram dan dia masuk dalam Kaabah. Ketika itu Kaabah boleh masuk. Boleh masuk sebab apa? Dia tidak seperti hari inilah, ada penjaga, ada kunci, ada waktu-waktu tertentu sahaja boleh masuk. Dia masuk ke dalam Kaabah, kemudian dia nampak Rasulullah sedang mengerjakan solat dan membacakan surah Al-Haqqah. Itulah detik kali pertama Umar mendengar bacaan Al-Quran. Sesungguhnya ayat Al-Quran itu benar, kalam Allah yang dibawa turun oleh utusannya yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah ucapan penyair sedikit sekali kamu beriman kepada Allah. Itu adalah maksud ayat yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada surah Al-Haqqah. Sampailah Rasulullah baca ayat yang terakhir, ketika dia keluar dengan membawa pedangnya untuk membunuhnya. Nampak dah macam tu, tengok Umar ni dia dah mula dah sebenarnya. Dia dah mula seronok dengan Islam. Tapi dia menafikan. Yang dia kagum hanyalah kehebatan orang Islam ni dari segi ketaatan dan teguhnya prinsip-prinsip orang Islam tu. Lepas tu dia nampak, dia dah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, dan dia pun dah mula berfikir bahawa Al-Quran ini bukannya penyair. Dia bukannya syair. Kalau syair kita boleh bayangkan, tapi bila Al-Quran ini dia datang daripada Allah. Ini bukannya syair ataupun karangan yang dikarang oleh manusia. Kemudian dia tetap membataskan. Maksudnya dia hanya respect dari segi itu je. Sampailah satu hari dia kata, Muhammad ni aku nak kena bunuh. Dah banyak sangat dah bercelau dah orang Mekah ni dengan apa yang Muhammad buat ni. Dia kata, hari ini aku nak pergi bunuh Muhammad. Sebab apa? Dah macam-macam dah orang Quraisy buat. Kita asyik rancang aja. Hari ini aku nak pergi bunuh terus. Ketika dia keluar dengan membawa pedang untuk membunuh baginda, ataupun dalam riwayat lain, Umar ni dia pakai baju perang. Maksudnya dia pakai baju besi perang. Memang betul-betul keluar tu nak bunuh Rasulullah dengan pedangnya, dengan pakaiannya macam nak pergi berperang. Dia nak pergi, nak menuju ke Rasulullah. Aku nak pergi benamkan pedang ini ke dada Rasulullah. Kita tengok apa yang jadi. Kita nampak bila dalam perjalanan Umar Al-Khattab tu nak pergi, dia terjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim ni nampak Nu'aim ni dah Islam dah. Dia nampak Umar ni dengan baju besinya, dengan pedangnya. Dia tanya, Umar, nak pergi mana tu? Dia kata, hai Umar, kamu nak pergi mana dengan pakaian macam ni, dengan pedang lagi? Umar kata, aku nak pergi ke rumah Muhammad, lalu aku nak membunuh dia. Aku nak pergi terus bunuh dia. Nu'aim ni cakap apa? Dia cakap, apakah yang boleh menjamin keselamatan kamu, wahai Umar, daripada pembalasan ini? Bani Hashim dan Bani Zurah tidak akan membenarkan kamu berjalan sesuka hati di Mekah setelah kamu membunuh Muhammad. Dia kata, apa yang boleh menjamin kamu? Kalau kamu bunuh Muhammad, orang-orang kabilah daripada Bani Hashim dan Bani Zuhrah tidak akan membiarkan kamu. Sebab apa? Orang-orang Arab ni walaupun mereka berbeza agama, tapi mereka sangat mementingkan dia punya kabilah. Maksudnya dia punya keluarga, ahli keluarga mereka. Bani Hashim takkan sewenang-wenangnya untuk membiarkan kamu, wahai Umar, berjalan sesuka hati di Mekah ini setelah kamu membunuh Muhammad. Jadi Umar ni dia tak kira, aku nak bunuh juga. Jadi Nu'aim ni kata lagi satu perkataan, dia kata, nak tak aku mahukah kamu kutunjukkan satu perkara yang lebih menakjubkan, wahai Umar? Nu'aim ni dia kata, nak tak aku bagi tahu satu benda yang lebih besar lagi daripada apa yang kamu nak buat ni? Umar kata, ceritakanlah kepada aku. Kemudian dia bagi tahu, Nu'aim ni bagi tahu, sesungguhnya adik perempuan kamu bersama suaminya juga telah murtad. Terkejutlah Umar. Sebab apa? Adik dia sendiri yang masuk Islam. Nu'aim ni bagi tahu macam ni lah, kau sebenarnya
Umar, kau sebenarnya tak perlu membunuh Muhammad. Pergi baikkan ahli keluarga kamu dahulu, iaitu adik kamu Fatimah dan Said. Dia dah masuk Islam. Maksudnya Fatimah dengan suami dia, iaitu saya lupa nama dia, Said ke ataupun Zaid, dah masuk Islam. Antara suami Fatimah ni adalah antara yang 10 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin untuk syurga. Jadi anak Fatimah ni, si Fatimah ni adik kepada Umar Al-Khattab ni, dah masuk Islam rupanya dengan suami dia. Suami dia itu Said bin Zaid. Zaid bin Said ke saya tak pasti, tapi dia berkahwin dengan adik Umar iaitu Fatimah dan masuk Islam. Jadi Umar ni marahlah, tak puas hati, dia pergi, dia patah balik, dia tak pergi menuju ke Muhammad, dia pergi menuju ke rumah adik dia, Fatimah tu. Ulama semua berpendapat bahawa sebenarnya apa yang sahabat dikata Nu'aim bin Abdullah ni, dia melakukan dua perkara. Yang pertamanya, dia nak menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak menyelamatkan Rasulullah, dia tak terus, kalau dia tak tahan, kalaulah dia tak tahan Umar bin Al-Khattab, Umar akan terus menuju ke Rasulullah dan akan membunuh Rasulullah. Jadi untuk kemaslahatan Islam, dia bagi tahu Umar, kalau kamu nak tegur ahli keluarga kamu dulu. Ahli keluarga kamu tu yang masuk Islam dulu. Jadi yang keduanya, mungkin Umar akan pergi marah Fatimah, tapi Nu'aim ni fikir tak mungkin Umar akan membunuh Fatimah dan juga suami dia, sebab ini adalah ahli keluarga dia, dan mungkin ini akan mengalihkan perhatian Umar daripada membunuh Rasulullah dan pergi menyelamatkan ahli keluarga dia ataupun memarahi ahli keluarga dia, iaitu Fatimah. Itu yang pandangan ulama fikir apa yang daripada kisah kenapa Nu'aim ni pergi bocor rahsia tu. Kemudian Umar pun pergi, maka Umar pun berjalan menuju ke kediaman adik perempuannya, yang masa dia nak pergi rumah adik perempuan dia Fatimah tu, dekat rumah Fatimah tu ada Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ni, dia tengah mengajarkan Al-Quran. Dia bukan Al-Quran sebenarnya, dia adalah selembar ayat Al-Quran. Dia bukan Al-Quran sebiji, sebab pada zaman Rasulullah Al-Quran ni belum dibukukan lagi. Dia ada 3 helai di rumah fulan, 2 helai ada di rumah fulan. Dia ditulis di kertas ke, ataupun di kulit binatang, ataupun di atas batu. Dan ketika tu Khabbab bin Arat situasi tu tengah mengajarkan Al-Quran kepada adik Umar dan suaminya. Dan sebelum tu pun Khabbab selalu datang untuk mengajarkan Al-Quran di rumah Fatimah. Ketika Khabbab mendengar desas nafas Umar, nampak pengarang ni tulis desah nafas Umar, baru bunyi nafas Umar itu, dan juga tapak kaki Umar, Khabbab ni terus pergi berlari masuk ke dalam bahagian rumah, ataupun dalam riwayat lain katakan almari ataupun bilik yang kecil, masuk untuk menyorok. Khabbab dah lari dulu sebab yang datang tu adalah Umar. Fatimah adik Umar kemudian menutup lembaran kertas tadi, namun begitu Umar telah pun mendengar bacaan Al-Quran tersebut. Lalu Umar pun masuk. Umar kata, suara bisikan apakah yang aku dengar tadi? Fatimah dan suami ni menjawab, tak ada apa-apa, cuma perbincangan ahli keluarga saja. Fatimah cakap macam tu. Umar kata lagi, kelihatannya kamu berdua telah murtad. Umar kata, kamu berdua sebenarnya dah murtad, aku dah tahu dah. Kemudian bila dia kata murtad tu, adik ipar berkata, hai Umar, bagaimanakah pendapatmu jika ternyata kebenaran pada agama ini selain daripada agama yang kamu anuti? Umar pun terus melompat ke arah adik iparnya. Dia pergi pijak terus. Dia pergi pijak adik ipar dia. Sampailah berdarah. Kemudian Fatimah datang untuk menghalang Umar.
Dan Umar ni secara tak sengaja menampar pipi Fatimah sehingga wajahnya berdarah. Nampak Umar dia pukul saja macam tu je, sambil-sambil dah berdarah dah. Tengah-tengah dia pijak adik ipar dia, Fatimah datang nak selamatkan suami dia. Umar macam pergelutan lah, dia kias macam tu, terkena muka Fatimah, lalu berdarah muka Fatimah. Lepas tu Fatimah kata, wahai Umar, kebenaran berada pada agama ini, bukan kepada agama kamu. Maka aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Sekarang nak buat apa? Buatlah. Fatimah dah tak kira, dia dah tak ada nak selindur-selindur ke, nak nyorok-nyorokkan dia. Dia terus cakap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah depan Umar. Dan dia kata, sekarang kamu nak buat apa? Terpulanglah, buatlah sesuka hati kamu. Umar pun, dia nampak Fatimah cakap benda tu dalam keadaan dengan muka berdarah. Umar dia rasa simpati dekat dalam hati dia. Sebab apa? Yang dia pukul tu adalah adik perempuannya. Satu, dah berdarah. Dan yang dia pukul tu sebenarnya ada ahli keluarganya juga. Umar jadi tersentuh dan reda seketika. Dan dia kata dengan nada yang elok, berikanlah kepadaku kitab yang ada pada kamu, biar aku membacanya. Adik Umar ni, Fatimah kata, sesungguhnya kamu itu adalah najis. Tidak ada yang boleh menyentuh kecuali orang itu telah disucikan. Pergilah mandi. Dalam riwayat lain bagi tahu Umar ni dia mandi. Dia mandi, kemudian dia kembali semula, lalu dia melihat lembaran itu, lalu membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata dengan takjub, sesungguhnya ini adalah untaian nama yang baik lagi bersih. Kemudian surah Taha. Surah Taha ni elok kita amalkan. Sebab apa? Ianya dapat melembutkan hati. Kalau ada ahli-ahli keluarga kita yang keras hati, yang kerap marah, ataupun dekat tempat kerja kita ada apa-apa masalah, macam bos kerap marah ke apa, bacakan surah Taha. Baca surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ani Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bacakan surah Taha tu. Bacakan surah Taha, 5 ayat pertama tu, tiupkan. Tiupkan mana? Tiupkan dekat dia. Kalau anak tu tengah tidur, tiupkan dekat dahi dia, usapkan. Akan melembutkan hati. Sebab apa? Ini diambil daripada kisah Umar. Bila Umar dengar benda tu, dia jadi lembut hati dia. Sedangkan Umar ni adalah orang yang kasar. Kemudian kita tengok lagi apa yang Umar buat. Umar baca, kemudian Khabbab pun terus keluar. Tadi Khabbab bersembunyi. Tengok Umar dah reda sikit, dah mandi, dah baca Al-Quran, dan Khabbab pun kata ini satu ayat yang baik dan ayat yang bersih. Khabbab pun keluar terus daripada tempat persembunyiannya. Kemudian berkata, dia keluar daripada tempat persembunyian dia tadi, lepas dia ajar Al-Quran tadi, dia kata, bergembiralah Umar, sesungguhnya aku berharap doa Rasulullah pada malam Khamis yang lepas dimakbulkan untukmu. Baginda telah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ketika itu Rasulullah berada di rumah yang terletak di kaki Bukit Safa. Kemudian Umar berkata, bawa aku untuk berjumpa dengan Muhammad. Umar pun mengambil pedangnya, kemudian dia melangkah pergi sehingga sampai di rumah yang ditunjukkan oleh Khabbab tadi. Dia mengetuk daun pintunya. Seseorang yang ada di dalam berdiri untuk mengintip di celah-celahnya. Maksudnya Umar dah sampai pintu tempat pertemuan orang Islam tu yang ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Orang tu tengok dekat celah-celah pintu. Oh, Umar datang. Apakah yang terjadi kepada kamu semuanya? Mereka menjawab. Hamzah berkata lagi, kalau Umar, biar aku yang pergi.
Umar yang pergi. Semua dah takut dah. Umar datang. Semua berundur. Hamzah yang pergi untuk nak buka pintu. Hamzah kata, bukakan saja pintu untuknya. Jika dia datang kerana mahukan kebaikan, akan kita berikan kebaikan. Kalau dia datang untuk keburukan, jika dia datang dengan keburukan, maka pedang yang ada padanya itu akan membunuh dia. Dahsyat Hamzah yang datang untuk menghadap Umar. Kemudian baginda memegang baju Umar. Rasulullah kata, tak apa Hamzah, biar aku yang pergi. Rasulullah ni gagah. Rasulullah adalah yang paling gagah. Walaupun kita dengar dalam beberapa kisah, Rasulullah ini banyak bersabar, tapi Rasulullah ini adalah pemuda yang gagah. Sebab ada sebuah kisah yang lain, ada penggusti daripada Mekah. Dia kata, Muhammad, kalau kau nak aku masuk Islam, kita lawan. Dia lawan 1 kali, 2 kali, 3 kali dan semuanya dimenangi oleh Muhammad. Maka Islamlah si ahli gusti itu ataupun jagoan daripada Mekah tu. Dalam hal ni Rasulullah pergi dekat tatkala pintu dibuka untuk Umar. Rasulullah masih berada di dalam rumah. Selepas itu baginda keluar dan menemui Umar di ruangan hadapan. Baginda memegang baju Umar dan pegangan pedangnya, kemudian menarik dengan keras seraya berkata, Rasulullah datang dekat depan Umar, dia pegang jubah Umar tu, dia kata, kenapa kamu tidak berhenti daripada tindakanmu, wahai Umar? Tidakkah kamu khawatir Allah akan menghinamu dan menimpakan bencana kepadamu sebagaimana yang terjadi kepada Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar Al-Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Maka Umar pun berkata, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi engkau adalah pesuruh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kemudian Umar pun masuk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa tu dia pergi dekat Umar, dia kata, Umar, tak sampai lagi ke cahaya Islam dekat diri kamu? Nak tunggu berapa lama lagi, wahai Umar? Kemudian Umar pun menyatakan Islam. Umar pun memeluk Islam sambil disambut dengan pekikan takbir. Rasulullah bila Umar menyatakan syahadat, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua dalam rumah tu pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya seronok dengan keislaman Umar. Tatkala Umar telah memasuki Islam, dia terus terfikir, siapa musuh utama Islam dan musuh utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terus terfikir, nama Abu Jahal. Yang terlintas dalam kepala dia Abu Jahal. Punyalah berani Umar ni, dia pergi ke rumah Abu Jahal, dia ketuk pintu, dia kata, wahai Abu Hakam, aku dah masuk Islam. Jangan kau kacau-kacau Muhammad. Nampak Umar kata macam tu dekat Abu Hakam, iaitu Abu Jahal. Sebab apa? Dia lepas masuk Islam, dia fikir, siapa musuh Islam ataupun musuh Muhammad ni? Dia terus terfikir Abu Jahal. Dia terus pergi, dia pula buat serangan psikologi dekat Abu Jahal. Dia pergi menyatakan Islam dia terhadap Abu Jahal. Kemudian Umar Al-Khattab ini digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Faruq, iaitu si pembeza. Kenapa digelarkan oleh Al-Faruq? Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad satu ketika Umar Al-Khattab tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita di jalan yang benar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, kita di jalan yang benar. Jadi kenapa kita harus berdakwah secara senyap-senyap, beribadah secara sembunyi-sembunyi? Jom kita pergi menzahirkan Islam kita di seluruh Mekah ini. Kemudian Rasulullah bersetuju. Jadi ada 2 kumpulan, satu kumpulan diwakili oleh Umar dan satu lagi kumpulan diwakili oleh Hamzah. Maka mereka ni pergi tawaf Mekah menyatakan Islam sambil membacakan Al-Quran. Jadi orang-orang Mekah Quraisy ni tak boleh buat apa-apa lah. Sebab apa? Tengoklah. Yang satu tu Hamzah, pemburu singa pula tu, gagah perkasa. Dia dah lempang dah Abu Jahal sampai berdarah.
Kemudian yang keduanya adalah Umar Al-Khattab yang memimpin barisan yang pergi tawaf di seluruh Mekah tu. Umar pula dengan gagahnya, dia berdiri, dia duduk dekat kuda pun kaki dia sampai dekat lantai. Semua orang takut dengan Umar Al-Khattab. Dengan bengisnya pergi menyatakan Islam dekat seluruh kota Mekah, di jalan-jalan yang ada, di rumah-rumah, lorong-lorong yang ada di kota Mekah, sambil membacakan Al-Quran. Semua orang Quraisy tak berani nak buat apa-apa ketika itu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarkan Umar ini sebagai Al-Faruq, iaitu orang yang pandai membezakan. Ibnu Mas'ud pernah berkata, kami tidak dapat mengerjakan solat di sekitar Kaabah sehinggalah Umar memeluk Islam. Maksudnya, dah mula Umar masuk Islam, orang-orang Quraisy dah tak berani buat apa-apa. Tapi penentangan tu tetap ada untuk nak menzahirkan penentangan itu di depan Umar ataupun Hamzah. Quraisy tak berani. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud lagi bagi tahu, kami hidup lebih baik sejak Umar memeluk Islam. Jadi sekadar itu dulu kita dah dengar dah dalam pada Allah Subhanahu Wa Taala menguji umat Islam dan juga Muhammad dengan penindasan, penyiksaan sampai terpaksa keluar berhijrah sebahagian orang Islam. Allah datangkan juga sinar baru dan juga satu perkara yang baik kepada umat Islam dengan keislaman Umar dan juga Hamzah. Maksudnya sinar baru ataupun motivasi baru, moral semangat yang baru buat orang Islam dengan dua keislaman ini, iaitu keislaman Hamzah dan juga keislaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita nampak juga dengan keislaman dua ini menjadikan agama Islam itu bertambah kuat, dan juga orang Islam dah boleh bersolat walaupun masih lagi ada penentangan, tapi mereka boleh menzahirkan solat. Sebab apa? Umar dan Hamzah sentiasa melindungi orang Islam pada ketika itu. Sekadar itu dulu. InsyaAllah untuk pertemuan seterusnya kita akan tengok apa lagi yang akan membuatkan Quraisy ini menentang lagi Islam. Bersungguh-sungguh kali ini mereka membuat satu rundingan untuk menyekat Islam ataupun memikirkan cara macam mana nak membunuh Nabi. Dan kita akan tengok mereka akan memboikot umat Islam. Berapa lama dia nak boikot? Selama 3 tahun, dengan keadaan tak boleh buat apa-apa jual beli dengan Muhammad, tak boleh berkahwin ataupun dikahwini, bekalan makanan tak ada, sehingga kan para sahabat memakan kayu-kayu dan daun-daun kering. Kita akan tengok nanti. Sampailah satu hari perjanjian itu dimakan oleh anak-anak di dalam Kaabah. Kita akan tengok dalam pertemuan siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.